Yang saya kasihi pengerusi majlis yang berusaha, pengerusi surau Al-Hijrah, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah sama-sama kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah, kerana tidak kita bernafas dan kita hirup udara Tuhan dan kita hidup, melainkan kita dikurniakan pelbagai bentuk nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak dapat hitung banyaknya, tuan-tuan. Alhamdulillah, di celah ramai manusia, Allah jadikan kita Muslim, dan Allah jadikan kita orang yang cintakan masjid surau serta cintakan majlis ilmu. Kita mengharapkan dengan kedatangan kita pada malam ini melayakkan kita mendapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mafhumnya, siapa yang berjalan menuju mencari ilmu, secangkir ilmu, nescaya Allah mudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah. Pentingnya ilmu dapat dilihat dalam nas yang banyak, seperti firman Allah Ta'ala, Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tajuk yang diangkat untuk perbincangan pada malam ni adalah taubat sebelum terlambat. Pertamanya, apabila kita menekuni beberapa nas ilahi, kita akan dapati bahawa gesaan supaya bertaubat dilangsungkan dalam Al-Quran terlalu banyak penegasannya. Antaranya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, hendaklah kamu semua bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, hendaklah kamu bertaubat wahai orang Islam semuanya, orang yang beriman semuanya. Dan banyak lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bertaubat sehingga memberi satu natijah. Orang yang bertaubat seperti tidak ada dosa. Disebut dalam hadis, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa macam tak ada dosa. Kenapa kita disuruh bertaubat? Kerana sifat manusiawi ni sebaik mana dia pun ada silapnya, ada salahnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam ni ada salah silap masing-masing, dan sebaik-baik orang yang banyak salah silap itu ialah sentiasa bertaubat kepada Allah. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala melalui kitabnya yang masyhur Minhaj Al-Abidin telah menyebut salah satu daripada makam taubah, pentingnya diwujudkan dalam jiwa, dalam kehidupan manusia. Dan kerana itulah isu taubat ini awalan kejadian manusia lagi digambarkan kisah Nabi Allah Adam alaihissalam, seterusnya kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam, sampailah kepada Nabi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut,
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka hendaklah kamu mensucikan dengan memuja kepada Tuhanmu sesungguhnya dan minta ampunlah, kerana sesungguhnya Tuhan itu Maha penerima taubat. Taubat ini maknanya kembali kepada Allah. Selepas kita tergelincir daripada landasan jalan yang sebenar, selepas kita tersilap, maka kita patah balik dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat ini dengan mana seseorang itu sentiasa muhasabah diri, sesal atas apa kesilapan yang dilakukan, kemudian dia kembali untuk membina kehidupan yang jauh lebih baik dengan mentaati perintah Allah. Dan taubat ini merupakan sifat orang-orang yang saleh yang sentiasa mengajar kepada kita untuk bertaubat. Ia sinonim dengan istighfar. Bahkan istighfar ini disuruh dalam hadis Nabi SAW menyatakan, inni la astaghfirullah kulla yawmin mi'ata marrah. Dalam riwayat menyebut, wa innahu la yaghanu ala qalbi wa inni astaghfirullah kulla yawmin mi'ata marrah atau kama qala. Mafhumnya, kadang-kadang hatiku merasa gundah, ada merasa sedikit kesukaran. Aku beristighfar kepada Allah setiap hari sehingga 100 kali. Kata para ulama, irsyad atau petunjuk daripada Nabi seolah-olah memberi makna kepada kita agar kita membudayakan dengan budaya taubah dalam hidup kita, membiasakan untuk bertaubat kepada Allah. Pernah ditanya kepada salafus salih, berapa banyak kamu beristighfar setiap hari? Maka dia menundukkan kepalanya, menyatakan, aku istighfar kepada Allah setiap hari sedikit. Lalu ditanya, sedikit tu banyak mana? Katanya, yang termampu aku hanyalah sekadar 17,000 kali sehari sahaja. Kita banyak 8 kali, 7 kali. Tengok macam mana mereka ni sungguh-sungguh istighfar dan bertaubat kepada Allah. Taubat ini penting. Sebelum daripada kita sesal hari akhirat kelak, sebagaimana saya ungkapkan kenyataan Pak Hamka menyebut, hidup kita hanya sekali, justru biarlah bererti. Sekali je peluang. Berapa ramai kita tengok orang yang mati dalam keadaan muda, dalam keadaan tak sempat untuk bertaubat, dalam keadaan di puncak kesenangan ditambah dengan kelalaian. Akhirnya dia mati, rugi atau tidak. Banyak kita dengar kisah ini. Kerana mati ni tuan-tuan, uniknya dia datang dalam bentuk tanpa warning. Kata Nabi SAW, ittaqul mauta fa innahu ya'ti baghtatan. Takutlah kamu kepada kematian kerana dia datang mengejut. Sedar-sedar kita dengar orang tu mati. Inilah peliknya mati. Dan mati ini bila datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tak pernah untuk mentakhirkan walaupun satu ketika atau mencepatkan walau satu ketika. Kerana apabila datang ajal, maka itulah saatnya. Dan mati ini dia tak kenal orang. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa kam min sakimin ashahinan minad dahri wa kam min sahihin mata duna illatin wa kam min fata asbaha dhahika wa kan nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai orang sakit tak mati-mati, hidup dan berapa ramai orang sihat tiba-tiba mati mengejut tanpa diketahui penyakitnya.
Berapa ramai anak muda yang kita bertemu ketawa berdekah-dekah ketika itu kain kafangnya sedang dijahit. Naik motosikal, aksiden, mati. Itulah mudahnya mati ini, tuan-tuan. Jadi taubat ini penting. Bahkan kita hendaklah melazimi setiap hari kita bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik tadi tu imam sebut syahadah. Kadang-kadang kita terlupa nak syahadah. Bukan maknanya nak masuk Islam balik, memang kita orang Islam dah. Maknanya tajdid ataupun memberi satu penilaian semula tentang syahadah kita, tentang Islam kita, agama kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ramai di kalangan manusia yang rugi apabila mereka mengkhatimahkan kematiannya tanpa taubat. Dan inilah yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, an-nasu niyamun fa iza matun tabahu. Manusia itu dia tidur, bila dia mati baru dia terjaga. Masa tu tak ada apa dah. Jadi ambillah peluang. Kita ambil masa kita hidup ni, kita bertaubat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, kita baiki diri, kita muhasabah diri. Kerana taubat adalah orang yang berkeuntungan. Bila seorang itu bertaubat, maka taubatan itu sebagai taubat yang nasuh, dia dapat banyak kelebihan. Dalam sebuah kitab yang dikaryakan oleh ramai ulama, antaranya yang paling masyhur ialah Kitabut Tawwabin, yang disebut oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di dalam tu menceritakan lebih daripada 370 kesahan, bermula daripada taubat para malaikat sampai kepada para nabi-nabi, dan termasuklah kisah-kisah zaman dahulu sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya sebahagian ahli ta'liq menyatakan ada pandangan yang menyebut kesahan yang disandarkan kepada Bani Israel tidak ada asas yang kuat yang mungkin boleh dilihat dari sudut jalur sanadnya, perbahasannya. Walaupun begitu, kita nyatakan bahawa inilah pandangan ulama yang cuba nak merungkai isu taubat ini. Kerana kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kita rasa kita betul, tapi sebenarnya banyak kita salah. Kadang-kadang kita terlupa bahawa dalam hidup kita ini boleh jadi dengan maksiat yang kita lakukan itu, bila kita tersentak, kita sedar, kita baiki, kita lebih baik daripada orang yang sentiasa taat, tiba-tiba datang rasa ego, rasa dialah paling baik ahli syurga. Sebab itu Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah melalui kitabnya Hikam menyebut, rubba maksiatin awrasat zullan wa inkisara khairum min ta'atin awrasat izzan wa istikbara. Maksudnya, boleh jadi orang yang melakukan maksiat tapi membawa kepada pecah hati, redah, sedih dan sesal yang amat sangat. Dia lebih baik daripada orang yang buat taat tapi boleh membawa kepada rasa bangga dan takabur. Iyazambillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kesahan orang yang bertaubat amat banyak. Cuma kita kena ambil peluang. Kita kena tengok macam mana kelebihan mereka. Dengan masa yang terakhir ini, saya kisahkan beberapa kesahan. Sebagai mukaddimah, kita ambil zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan, entah macam mana dia tersilap dalam langkahan hidupnya, dia berzina. Bila dia berzina, dia merasa kesesalan yang amat sangat. Dia pergi ke Rasulullah SAW dan mengaku dia berzina. Nabi tak terima.
Dia paling sini, Nabi tak terima. Akhirnya Nabi tanya dia, mau tahu tak makna zina dan seumpamanya? Akhirnya dia tahu, dia royak, dia betul dia berzina. Akhirnya Nabi kata, biarkan dahulu sehingga selesai mengandung. Bila sudah mengandung, Nabi kata biarkan dulu selesai boleh anaknya susu sampai 2 tahun. Bila selesai semua, barulah dijatuhkan hukuman. Bila dijatuhkan hukuman, adalah sahabat-sahabat lain nak marah kepada wanita ini. Tuan-tuan, apa berlaku? Kata Nabi SAW, Nabi marah kepada sahabat yang menghina wanita ini. Nabi kata, laqad tabat taubatan law qusimat taubatuha ala 70 min ahli Madinah lama wasi'athum. Perempuan ini telah bertaubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Kalaulah dibandingkan dengan pembahagian kepada 70 orang penduduk Madinah tentang taubat, nescaya taubat perempuan ini jauh lebih baik lagi. Tengok, dia menuju kepada Allah walaupun ada nuktah yang tak baik dalam hidup dia, tapi dia bertaubat. Dia jadi orang yang hebat. Saya terbaca satu kisah petang tadi. Sebelum datang ke sini, tengok sikit kisah yang memberi satu makna yang besar dalam kehidupan. Ada seorang lelaki Arab, hampir dengan Mekah, duduk kat Mekah, dekat dengan Mekah. Ini cerita benar. Lelaki ini adalah lelaki yang baik dan cukup mengabadikan diri dia kepada ibu dia, dia sayang. Tapi entah macam mana, kerana dia baik, dia bijak, dia cerdik, dia layak sambung belajar sampai ke Perancis. Dia berbolak-balik nak pergi atau tak. Akhirnya diberi sokongan-dokongan, dia pun pergi. Tapi dia cukup kasih pada mak dia, dan dia warak, dia selalu bawa mak dia ke Masjidil Haram semayang. Bawa mak dia. Sampai di Perancis, kerana warak yang amat sangat, tak boleh tengok orang perempuan. Tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Dan tengok pada masa tu orang panggil apa? Shock culture. Kejut sangat ni. Tengok dengan separa bogel, dengan begini. Tapi bila dah lama jadi lali pula, mangli pula. Akhirnya jadi tertarik. Dan akhirnya jadi hanyut sehanyut-hanyutnya. Sampai kepada tahap pergi ke gereja dan minta ampun dengan mereka di gereja. Sampai kepada meninggalkan salat, sampai kepada pengabaian. Dia bijak, pantas, boleh menguasai bahasa Perancis. Dan dia seorang yang berjaya. Selepas 7 tahun, terpaksalah dia pulang. Bila dia pulang, dia rasa buntu duduk di negeri dia. Dia menyendiri dan dia tak pergi ke masjid, dia tak semayang, dia tak mahu segala-galanya. Sehingga dikesani oleh ibunya. Sedangkan keluarga amat gembira. Sampai apabila dia disuruh ibadat semayang, dia kata itu hak masing-masing. Itu hak masing-masing. Itu hak kebebasan masing-masing. Akhirnya satu hari mak dia kata, wahai anakku, mak nak minta awak bawa saya ke Masjidil Haram. Jadi dia tak mahu pergi, tapi terpaksa pergi. Akhirnya dia bawa mak dia. Bila bawa mak dia dalam kereta, dia tak cakap banyak. Sampai dekat dengan Masjidil Haram, dia kata ke mak dia, mak turun. Saya tak apalah, saya tak mayang. Mak kata marilah semayang, tak apa mak pergilah, saya tunggu je. Akhirnya mak dia pergi, menangis mak dia. Sudah mak dia pergi,
Dia katuk pintu, tutup pintu, duduk dalam kereta. Buka kaset penyanyi rap ke apa ke bahasa Perancis ni. Sedang dia buka tu, tiba-tiba dia dengar laungan azan oleh Mulla Qari. Mulla Ali ni ketua Bilal Muazzin Mekah sekarang ni. Dia ingat imbasan 7 tahun lepas. Bila dengar sahaja laungan tersebut, air mata dia menangis tak terseka-seka. Pada masa itulah kali pertama selepas hampir 7 tahun dia tinggal sejadah. Dia meluru kepada bilik wuduk, dia ambil wuduk dan dia sembahyang. Sudah dia sembahyang, dia menangis sekuat-kuatnya sehingga orang terkejut pelik. Akhir sekali dia dibawa dekat kereta dia. Mak dia tengok dia, mak dia angkat tangan, mak dia kata Alhamdulillah, 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 syukur pada Tuhan. Mak dia doa kepada Allah. Tengok, akhirnya dia menjadi antara orang yang paling soleh. Tengok tuan-tuan, ertinya dalam pelayaran kehidupan ni kadang-kadang kita tersilap, kita terbabas, kita mungkin terlajak. Tapi bila kita patah balik, kita boleh ubah tuan-tuan. Saya sejujurnya saya bertemu dengan orang yang lebih jahat daripada tuan-tuan, tapi saya boleh kata mereka jauh lebih baik daripada saya sendiri. Saya bertemu orang yang pada hukum kita lebih jahat daripada tuan-tuan dan saya, tapi sekarang ni dia jadi jauh lebih baik daripada saya, daripada tuan-tuan. Antara aktiviti yang pernah saya lakukan, saya pergi ke Banduang Akhi, hak bunuh orang, hak ngedor dadah, hak bawa senjata api, hak macam-macam. Tapi saya tengok ada di kalangan mereka yang dahinya hitam tuan-tuan, sembahyang. Ada yang daripada bukan Islam convert kepada Islam. Dan saya bertemu dan kita tengok datang keinsafan. Dulu kalau kita dengar cerita di luar, seolah-olah orang-orang kampung dia lah Tok Imam takut. Dia pergi penampar Tok Imam. Who are you? Nak tegur aku ni siapa mu? Seolah-olahnya dulu. Tapi bila dijatuhkan hukuman, dia berubah tuan-tuan. Sebab itu kita katakan hukuman bukan, ataupun kita bukan nilai apa yang ada pada kita sekarang. Dalam Islam, nilai yang sebenar masa mati tu, kalimah akhir tu. Sebab itu dalam hadis yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Matang Arba'in, kalau boleh tuan-tuan, Matang Arba'in ni jadi satu manual hidup kita. Matang Arba'in ni hadis 40 Imam Nawawi. Dia sebut hadis yang ketiga, yujma'u ahadukum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa misla zalika alaqah summa misla zalika mudghah, sampai kepada cerita berkenaan dengan ada orang tu dengan syurga secekal lagi nak masuk, tapi takdir ahli neraka, dia buat amalan yang tak baik, masuk neraka. Hadis sahih. Jadi tuan-tuan, taubat ini penting. Dan taubat inilah yang menyebabkan kita ni sebenarnya akan menjadi lebih baik daripada itu. Allah Subhanahu wa taala sebut wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambahkan kekuatan pada kamu. Dengan sebab apa? Kamu bertaubat kepada Allah. Jadi taubat ini pakaian utama umat Islam. Zaman Nabi tuan-tuan, ialah zaman kekuatan Islam ni dia luar biasa. Ada seorang muda, Nabi kata kat dia, awak pergi laksana satu misi saya, tugasan. Lelaki ini musafir, pergilah ke satu kawasan. Ketika dia pergi tu, dia tengok di sebuah rumah
Ada seorang perempuan yang sedang terdedah aurat dia, dia tertengok. Oh, dia kata ni salah ni. Salah ni. Bila salah, terus dia tak balik bertemu Nabi. Dia tak balik bertemu Nabi terus, dia pergi tak lain terus. Nabi nak cari berita tak dapat. Rasulullah SAW cari berita tak dapat, cari berita tak dapat. Ai, berat ni. Akhirnya Nabi buat macam mana tuan-tuan? Nabi panggil sahabat-sahabat dia, antaranya Sayyidina Umar. Nabi kata, aku rasa orang ni sahabat kita ni, mungkin dia ada di satu pihak, pergi diam situ, kau pergilah cari. Sayyidina Umar dengan sahabat dia, seorang dua lagi ikut, sampailah kepada satu kawasan tepi bukit. Sayyidina Umar tengok seorang pengembala kambing ataupun unta. Sayyidina Umar tanya, wahai pengembala unta, kau tengok tak ada seorang lelaki yang usianya kadar bergiang-giang, dia bergiang-giang, rupanya bergiang-giang. Maka pengembala ni kata, hak selalu menangis tu ke? Kata dia, kami tak tahu dia menangis ke tak, tapi itulah gambaran. Dia kata, kalau nak tahu macam awak sebut, ada orang tu biasanya petang dia akan turun daripada gunung tempat tinggi dengan menangis sampai kat kita bagi ke dia segelas ataupun satu bekas mangkuk daripada susu, dia minum, dia ucap terima kasih, dia menangis, dia naik pula. Itulah kerja dia sudah berapa puluh hari dah. Jadi macam mana nak dapatkan dia? Kata dia, kau tunggulah petang. Sampai petang, kawan ni pun sembunyi sikit. Bila dapat dia mari tu, kepung dia pegang, dia tak boleh buat apa. Dia kata, jauhkan kamu daripadaku. Kata Sayyidina Umar, aku tak akan lepas, kerana ini arahan Rasulullah SAW. Lalu dia kata, adakah Allah turunkan wahyu mencelakakan aku? Tak, aku tak tahu. Adakah Allah melaknat aku? Aku tak tahu. Adakah Allah turun ayat Quran tentangku, tindakan? Kata dia, aku tak tahu semua. Heret dia awak balik dalam keadaan lesu yang amat sangat, tapi menangis bengkak mata. Mana ada orang nangis sampai berpuluh-puluh hari? Kita sejam je nangis, lepas tu tak ada. Nangis je. Akhirnya bila dah dipegang letak di rumah dia, Sayyidina Umar wakil pergi kat Rasulullah, ya Rasulullah, nak suruh kita bawa dia kepada kamu ataupun Rasulullah nak datang? Rasulullah kata, aku datang. Rasulullah pergi, tengok Rasulullah, dia menangis. Dia kata, ya Rasulullah, adakah ayat Quran turun mencelakakan aku? Kata dia, tak. Adakah ayat Quran melaknat aku? Tak. Ya Rasulullah, aku silap. Adakah ayat Quran menyebut? Tak. Ya Rasulullah, aku merasa salah dan silap. Tapi Nabi tengok orang ni uzur yang amat sangat, dalam keadaan yang amat naif, bahkan hampir sakaratul maut. Apa buat? Nabi letakkan dia, kepala dia atas riba. Nabi tengok dia. Lalu dia kata, ya Rasulullah, aku terasa, masuk dah waktu berhenti dulu ke? Berhenti dulu ke terus azan? Tak apa, saya pun lepas ada ni sekejap je. Okey, kita azan dulu, lepas tu dalam 10 minit saya berhenti, kita siap lah. Okey, silakan.
La ilaha illallah Allahumma rabbana sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya bila kita tengok kisah itu, sahabat ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya terasa daripada dalam kaki saya macam semut-semut naik ke atas." Naik ke atas. Nabi jawab, "Awatajidu zalika, apakah kamu rasa macam tu?" Kata dia, "Ya." Maknanya itulah ruh manusia, nyawa manusia dinaik, akhirnya ditarik sampai ke mulut, sampai ke ni, barulah mati. Sebab itu dalam hadis menyebut innar ruha iza qubida ittaba'ahul basar. Ruh bila diambil, maka mata tu akan tengok. Maknanya sampai ada orang kata belalak mata seumpamanya. Kemudian kita urutlah mata, tutup balik. Kerana itu bukan menunjukkan orang tu tak baik dan sebagainya, tapi itu nak gambarkan berlaku pemisahan antara ruh dengan jasad manusia itu. Nabi tanya dia, "Apa yang kamu nak?" Dia jawab, "Aku nak keampunan Allah. Aku harap rahmat Allah. Aku takut keseksaan Allah. Aku nak keamanan Allah." Maka dia jawab, "Pada saat seperti ini, tidak ada seseorang itu mengharapkan kepada Allah melainkan diberi harapannya. Apa yang ditakut akan diselamatkannya. Apa yang diminta dihajatkan atau dipohong, diharap, maka akan ditunaikan oleh Allah." Jadi kawan tu akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Daripada kisah ni tuan-tuan, kita dapat faham betapa pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah walaupun sesedikit perkara pun adalah penting. Cuma dalam sejarah memang banyak kisah yang pelik-pelik tentang kehebatan orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mereka taubat dengan taubatan nasuha, dan mereka berubah dengan ubahan kehidupan mereka, bukan sekadar biasa tapi amat luar biasa. Bacalah sejarah Fudail bin Iyad, cukup hebat perubahan kehidupannya. Kita baca sejarah Malik bin Dinar, begitu juga mempunyai hebat kehidupannya. Dan begitu juga kisah-kisah yang lain yang mungkin kita dapat ambil manfaat daripada kisahan tersebut. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ni, kerana banyak lagi acara-acara yang hendak dibahaskan, yang hendak dilaksanakan pada malam ni.
Seterusnya ada beberapa soalan. Soalan yang pertama daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajar kebaikan, dia akan mendapat pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Adakah yang dimaksudkan Nabi SAW termasuk juga mendengar khutbah Jumaat? Pertama sekali saya kena cek betul tuan-tuan lafazan hadis ni. Saya minta maaf, yang saya dapat dalam ingatan saya lain sikit. Jadi saya kena cek balik. Jadi saya tawakuf dulu soalan ni. Soalan yang kedua, bolehkah berdoa semasa khutbah bukan antara dua khutbah? Masa antara dua khutbah terlalu pendek, tak sempat untuk berdoa. Jadi nak berdoa dalam bentuk angkat tangan, dalam bentuk suara kuat dan sebagainya, ataupun kita sibuk dengan doa, itu menyalahi apa yang disebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, iza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagaw. Kalimah wal imamu yakhtub memberi makna bahawa tak sesuai untuk kita buat sebarang acara kecuali dengar tok imam ataupun khatib sedang berbicara ketika itu. Jadi kalau macam itu, pada masa itu bukan waktu untuk kita doa, tapi kita dengar apakah tazkirah mauizah yang diambil oleh yang diberikan oleh tok imam tadi. Kemudian ada satu soalan lain. Soalan bertanya tentang pandangan berkenaan dengan tokoh ulama bergiang-giang. Saya tawakuf dululah soalan ni tuan-tuan. Saya taklah sealim dan tahu sangat kisah-kisah yang pandangan kami mengambil pendekatan menghormati semua pandangan-pandangan. Itu apa yang kita buat. Cuma saya suka nak nyatakan banyak soalan-soalan yang tuan-tuan boleh rojok dalam laman web kami www.mufti.gov.my. Dalam laman web kami itu kami jawab hampir setiap hari masalah-masalah terkini dan masalah-masalah yang lain. Alhamdulillah, laman web kami sudah mencecah 7 juta pengunjung sekarang ni, dan kita akan cuba update dan upgradekan lagi sistemnya. Dan insya-Allah dia ada satu sistem baru dipanggil chatbot ataupun iMurasalah, yang mana boleh tanya 24 jam, akan dijawab oleh mesin yang telah disetupkan dengan sebaik mungkin. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri yang ini, di samping untuk mengakhirinya, saya nak kempen untuk sama-sama kita derma kepada masjid ini untuk infak fi sabilillah. Jadi petugas boleh ambil sekarang, boleh bangun. Kerana apa? Kerana infak fi sabilillah ini penting tuan-tuan. Kalau kita biasakan infak fi sabilillah, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah utuskan malaikat siang dan malam, pagi dan petang, ataupun waktu siang hari, waktu malam hari, untuk sama-sama berdoa kepada orang yang selalu infak dan untuk beri doa kepada orang kedekut. Orang infak dapat, orang kedekut pun dapat. Orang yang infak ini, kata Nabi, malaikat doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang infak ni gantian. Wa'ati mumsikan talafa. Dan berilah kepada orang kedekut ini hilang ataupun luput harta dia. Jadi kita kena ingat, walaupun kita bagi itu sedikit, tapi dengan sedikit itulah yang kita harapkan Allah selamatkan kita daripada nerakanya. Hadis Nabi SAW menyebut, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun hanya secubit buah kurma. Apa makna hadis ni? Makna hadis ni ialah betulan tangan kita ni ada buah kurma sebiji. Orang minta 3 orang. Jadi ginilah, kau ambil secubit, orang ni ambil secubit, aku pun nak agak secubit. Jadi kita pakat bagi 4 ke, bagi 3 ke. Satu benda yang amat sikit, tapi dengan sikit itu bila kita bahagi, insya-Allah
kita harapkan kita akan dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama-sama kami ini banyak buku-buku yang baik, tuan-tuan. Buku berkenaan taubat ini kami banyak syarahkan dalam kitab hadis 40 ni. Kalau boleh kita boleh baca di sini, boleh belajar talaki dengan tutur guru baik. Titiang Sirak ada bicarakan tentang isu-isu. Begitu juga Tinta Nasihat Menuntut Ilmu, tip hafazan Quran anak-anak kita. Dan sekarang kita nak masuk hijrah, hijrah, banyak cara yang kita dapat manfaat daripada ini. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan majlis hari ini mendapat kebaikan kepada kita. Mohon maaf bahasa yang saya guna kasar, tak sesuai dengan khalayak sini. Dan saya yakin dengan pentadbiran urusan surau Al-Hijrah ini, insya-Allah rakan-rakan akan menjadi lebih bersemangat untuk mengimarahkan surau ini. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah satukan hati-hati kita di bawah payun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.